tentang doa-doa permintaan yang kita bahkan tak perlu lagi untuk fikir apa nak baca, apa ayat nak susun, apa dalam bahasa Arabnya. Dan ada pula di sana yang dikaitkan dengan umur tertentu, iaitu umur 40 tahun. Inilah apa yang insya-Allah kita akan lanjutkan malam ni, tuan-tuan dan sekalian. Boleh terus diamalkan pun, boleh jadi ada yang dah amalkan. Ayat 15 daripada surah Al-Ahqaf, juzuk yang ke-26 ataupun muka surat 504. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil hamdulillah allazi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Alhamdulillahi wahdah allazi sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina wa ala habibina wa ala syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat, para tetamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, sama-sama kita mulakan perhimpunan yang penuh barakah dan majlis ilmu yang turut bersama kita pada saat ini. Malaikat-malaikat yang mulia dengan dilafazkan, dipanjatkan setinggi puji-pujian alhamdulillah dan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kurniaan, segala nikmat yang masih dipanjangkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Terus sama-sama dapat kita istiqamah hadir menyahut seruan dan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga jangan lupa tuan-tuan dan puan sekalian, saya berpesan kepada diri saya juga agar sama-sama kita sempurnakan pahala dan ganjaran Allah SWT pada waktu ini, pada malam ini, dengan turut kita berniat iktikaf. Bagi menjadikan duduk ini bukan pahala daripada majlis ilmu semata-mata, tapi Allah SWT ruskikan, kurniakan kita pahala dengan kita berada dan iktikaf di dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, muslimin muslimat rahimakumullah, seperti yang dijadualkan kita bertemu malam ini untuk terus kita menyambung pengajaran iktibar daripada apa yang sedang kita bincangkan. Kalau ada tuan-tuan puan yang mengikutinya, yang mencatatnya, yang mengingatinya, kita sedang mengambil iktibar daripada satu doa yang sangat istimewa. Apa yang dirakamkan Allah di dalam Al-Quran sebagai hadiah istimewa terutamanya kepada mereka-mereka yang mencapai usia 40 tahun dan ke atas. Dalam macam yang sama, tuan-tuan sekalian, ini di antara bukti betapa kasihnya, betapa kasih sayangnya Allah SWT kepada hamba.
yang bukan semata-mata diingatkan kita tentang kewajipan, tentang perintah-perintah seperti khutbah Jumaat semalam bagi mereka yang bersolat Jumaat di negeri Selangor, peringatan tentang kewajipan mendirikan solat fardu 5 waktu. Dalam masa yang sama, hakikatnya tuan-tuan dan sekalian, Allah juga mengajarkan kita tentang doa-doa permintaan yang kita bahkan tak perlu lagi untuk fikir apa nak baca, apa ayat nak susun, apa dalam bahasa Arabnya. Dan ada pula di sana yang dikaitkan dengan umur tertentu, iaitu umur 40 tahun. Inilah apa yang insya-Allah kita akan lanjutkan malam ni, tuan-tuan dan sekalian. Boleh terus diamalkan pun, boleh jadi ada yang dah amalkan. Ayat 15 daripada surah Al-Ahqaf, juzuk yang ke-26 ataupun muka surat 504. Untuk kita hargai sebenar-benarnya nikmat umur ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dikurniakan kepada semua manusia. Terutama waktu ini tuan-tuan, kita biasa sangat banyak kita dengar berita-berita kematian mereka-mereka yang sampai ajalnya, mereka-mereka yang tak sempat pun dengan tahun masih yang baru. Dan juga mukadimah kita pada malam ni suka untuk saya kongsikan tentang istimewa dan besarnya bulan yang sedang kita berada ini, iaitu salah satu daripada 4 bulan-bulan suci yang disebutkan Allah SWT kemuliaan, kehormatan dan kedudukannya di dalam Al-Quran, dan dihuraikan pula oleh Rasulullah SAW. Justru tuan-tuan dan sekalian, orang kata sempurnanya ada. Maka kita akan tengok sikit sebagai mukadimah dalam kita menghargai nikmat sekali lagi dapat berada pada bulan Rajab. Boleh jadi ada yang hadir pada malam ni dah menikmati Rajab lebih daripada 70 kali. Allahu alam, saya tak tahulah. Kau ada yang hadir ni hautai sungguh. Dah lebih 80 kali menikmati Rajab berdasarkan umur masing-masing. Maka inilah apa yang kita berada sekali lagi padanya. Di hakikatnya tuan-tuan, kemuliaan dan kebesarannya Allah sendiri menyebutkan dalam Al-Quran pada firman-Nya, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Surakallahul azim. Ayat ini pula dirakamkan Allah dalam surah At-Taubah, juzuk yang ke-10 ayat yang ke-36. Dalam keadaan kita kebiasaannya kemuliaan tempat, keberkatan lokasi tertentu, ini benda yang tak perlu dihuraikan. Nah, ini untuk kita naikkan apa yang kita boleh rasakan juga bila melibatkan kemuliaan masa. Kerana hakikatnya tuan sekalian boleh rujuk dalam satu kitab yang menarik, iaitu dihimpunkan dalam kitab ini tentang bulan-bulan Islam oleh Syekh Ibn Rajab Al-Hanbali. Dibawakan di dalam kitab beliau bahawasanya kehormatan kemuliaan ini daripada Allah Ta'ala, dia datang dalam beberapa bentuk. Yang pertamanya kemuliaan sesuatu kerana tempat dan lokasi. Untuk yang pertama ni tuan-tuan, saya yakin memang tak ada masalah. Kita boleh rasa sendiri. Dia ada aura dia, ada suasana dia. Tempat yang mulia ni yang kita masukkan itu adalah lokasi-lokasi di Tanah Suci, di Mekah dan di Madinah. Mekah dan Madinah, saya boleh kata hatta kaki maksiat, orang yang duk buat dosa pun dia tahu, oh ini tempat mulia. Dia punya aura tu bahkan dah rasa, jangan kata sampai ke Masjidil Haram, sampai ke airport pun boleh rasa dah. Dengan suasananya lain, dengan keadaan negara Arab tu sendiri yang berbeza dengan suasana di tempat kita. Maka kemuliaan tempat inilah sesuatu yang kita akan kejarkan, kita akan muliakan sungguh-sungguh. Dan waktu ini tuan-tuan sekalian adalah situasi yang ramai umat Islam ketika ini berada di Tanah Suci, sebab sekarang ni tengah musim sejuk. Memang kat sana sekarang muka Melayu saja. Tuan-tuan kalau tengok dalam Facebook ke apa ke, memang yang kata dalam Masjidil Haram kan, pergi kedai Arab ke, makan nasi Arab ke, nasi unta ke, nasi kambing, jumpa Melayu saja.
Ramai orang kita berada di sana kerana nak mengejarkan kemuliaan dan keberkatan tempat. Maka inilah tuan-tuan, apa yang mudah-mudahan juga dapat kita timbulkan, iaitu menghargai dan membesarkan satu lagi keberkatan dan kemuliaan, iaitu kerana datangnya masa tertentu. Dia jadi masalah, kita tak rasa apa. Satunya, kerana masa itu datang percuma. Dia tak kena bayar macam kita pergi umrah tuan. Kalau kata haji sekarang ni tengah, dia punya isunya pun tengah naik tentang ibadah haji, kuota haji, kos haji dan sebagainya, lagi hebat. Mengerjakan haji, kosnya lagi tinggi. Maka itu yang mungkin menjadikan kita betul-betul hargai, kita besarkan peluang berada di lokasi yang mulia. Sedangkan ada pula di sana datangnya percuma tanpa apa-apa bayaran daripada Allah SWT, iaitu kemuliaan masa. Dan inilah tuan-tuan, jangan kita sia-siakannya pula. Hanya bersungguh-sungguh pada memulia, menghargai dan membesarkan kemuliaan tempat. Sedangkan kemuliaan masa juga sesuatu yang sangat tinggi nilainya di dalam Islam. Kalau betul-betul mingguan, itu yang kita nikmati semalam, hari Jumaat. Tapi itulah, disebabkan dia datang percuma, dalam masa yang sama tak kena bayar apa, maka Jumaat pun kadang dah tak rasa apa. Ini yang pertama masalah yang kita lihat. Kehormatan kemuliaan masa ni tak berapa nak dihargai, kerana dia datang tu tanpa bayaran. Yang kedua tuan-tuan sekalian, menjadi masalah untuk sama-sama kita fikirkan, kita selesaikan. Masa tu sendiri sesuatu yang memang datang tanpa diusahakan. Pakai datang gitulah. Kita nak ke tak nak ke, kita perasan ke tak perasan ke, kita memang akan lalui masa tersebut. Maka Rejab ini, yang begitulah Allah sampai sebut dalam Al-Quran, dihuraikan pula oleh Nabi SAW. Saya yakin ramai tahu dah kita berada dalam bulan Rejab. Tapi dalam macam yang sama, kemungkinannya kita tak ingat pun hari ini dah berapa Rejab. Kan tak perasan pun. Itulah malangnya nasib bulan Islam kan, yang mengabaikannya siapa? Kita sendiri. Nasib bulan Islam dia tak seperti bulan-bulan Masihi. Kalender Masihi dan kalender orang putih, saya yakin kalau ada yang tanya hari ni bulan apa, kemungkinan besar kita akan pandang dia tak bawah kot. Ini biar betul. Tak sekolah ke apa kan, Januari dah nak habis dah. Memang bau ke lautan ke apa kan. Pada kita tak jadi aib kalau tak tahu ni dah masuk Januari, tahun baru dah. Takkan tak belajar, takkan tak sekolah. Tapi sebaliknya tuan-tuan puan, bila melibatkan kalender kita sendiri, warisan Nabi, warisan para sahabat kepada kita, iaitu kalender hijrah, bahkan tidak seperti nasib apa yang berlaku kepada kalender Masihi kan. Ramai yang tak buat apa pun. Boleh jadi orang selalu ke masjid ke surau pun tak perasan. Ini kita tahu pun Rejab, disebabkan sekarang zaman viral kan, orang dah share sana share sini. Imam kita pun tadi baca doa keberkatan Rejab, Sya'ban dan Ramadan. Tapi secara tepat berapa bulan boleh jadi kita pun tak perasan. Yang sebenarnya kita dah melepasi seminggu dah. Kita dah mula masuk malam yang ke-9, siang tadinya 8. Dalam Islam, bermulanya hari yang baru, bulan yang baru daripada masuknya waktu maghrib. Jadi tuan-tuan, 10 hari pertama Rejab dah hampir berlalu. Dalam masa yang sama, ini hakikatnya kemuliaan yang sangat besar daripada Allah Ta'ala. Maka sama-sama marilah kita hargainya. Jangan mata-mata yang kita hargai itu hanya tempat mulia, tanah suci dan seumpamanya. Sedangkan bulan suci ni Allah ni menggelarkannya sebagai Arba'atun Hurum. Ada 4 yang sangat mulia di sisi Allah SWT. Muslimin muslimat rahimakumullah, kalau kita lihatkan ayat ini, tuan-tuan tengoklah ayat 36 surah Taubah ni. Saya yakin kita tak akan jumpa perkataan Rejab. Mana tu Ustaz? Rojabah ke, Rojabun ke, Rejabin ke, Rejab ke, tak ada pun. Ia sebenarnya dihuraikan oleh Nabi. Itu yang kita sebut di awal tadi, dan kita tak rasa apa. Kita yang mungkin tak perasan pun, entahlah Ustaz, tak ada aura pun, tak ada suasana pun. Sedangkan Allah sebutkannya dalam Quran, Nabi pula menghuraikannya. Dan Nabi huraikan tentang bulan suci yang 4 ni tuan-tuan, bahkan dalam peristiwa yang besar. Dalam apa yang bagi dia sampaikan ketika khutbahnya
pada Nabi melaksanakan ibadah haji. Dan haji Nabi SAW tidaklah 2-3 kali. Itulah satu-satunya haji Rasulullah SAW. Kan yang pada kita ni tempat tu mulia, bulan mulia, perbuatan mulia, tengah khutbah. Nabi sebut pula benda ni. Itu kita sebutkan tadi. Ini benda yang kalau boleh tuan cubalah kita buat penambahbaikan. Kalau tak ada pun kita sebut kepada keluarga, kepada anak-anak forward dalam WhatsApp. Kan kita suka forward macam-macam kan. Kadang tak apa-apa benda yang tak pasti pun pakai forward dulu kan. Bila orang komplain, kita pandailah delete. Maka salah satu yang patut untuk kita share tentang mulianya bulan yang sedang kita berada ini, yang diuraikan oleh Nabi SAW dalam khutbahnya ketika baginda melaksanakan ibadah haji. Hadis ni bahkan diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang baginda membahagikan part ini kepada 2 bahagian. Pertamanya kata Nabi SAW, salah satun mutawaliyat. Daripada 4 bulan suci ini, 3 daripadanya berturut-turut. Dan 3 yang berturut adalah tuan-tuan puan, kalau panjang umur, mudah-mudahan kita akan sampai kepadanya, lambat lagi lah. Iaitu bermula daripada bulan yang ke-11 mengikut kalender Islam, iaitu bulan Zulqa'dah. Sebutan yang betulnya Zulqa'dah. Kita melayukan jadi kaedah. Walaupun kaedah itu bahasa Arab juga. Asal perkataan kaedah daripada perkataan qa'idah. Yang memaksud cara, SOP, kan, macam mana nak buat, peraturan gitulah. Adapun bulan 11 tu dalam kalender sebenarnya sebutan Arab, ia dibunyikan dengan Zulqa'dah. Qaf di atas, ain mati. Dan kalau tuan-tuan boleh Google, Qa'dah ni dengan Qa'idah tu memang jauh sangat, tak ada kaitan pun. Dia tak tahulah mungkin tu dari dulu, kita melayukan jadi Qa'idah, Zulqa'idah. Asal sebenarnya Zulqa'dah. Maka Qa'dah ni apa? Kalau Qa'idah tu cara, Qa'dah ni apa Ustaz? Qa'dah ni daripada asalnya Qa'adah. Qa'adah ni tuan-tuan, ini yang kita nak buat ni. Qa'adah tu duduk. Ni kita duduk ni. Maka itulah asalnya bulan 11 Zulqa'dah. Daripada asalnya Qa'adah, duduk. Jadilah Qa'adah, satu nama khas. Lalu bila kita gandingkan dengan Zu, boleh jadi ramai yang tahu ramai kita nama Zu ke depan, Zulkifli, Zulfahmi, Zulqarnain. Zu ni yang mempunyai, yang memiliki. Maka Rasul yang terkenal tu Zulkifli, yang mempunyai kesantunan. Kerana kafala kifli itu maksudnya kesopanan, kesantunan. Itulah Rasul yang mulia itu Zulkifli. Maka kalau dengan yang begitu namanya Zulkifli, yang mempunyai kesantunan, kesopanan. Zulfahmi, ini saya yakin kita tahu kan, fahmi, faham, yang mempunyai kefahaman. Maka Zulqa'dah bila kita gandingkan jadi apa? Jadilah Zulqa'dah bulan yang ada duduk, bulan yang ada dalamnya rehat. Dah apa pula lah tu. Yang kalau kita tengok maksudnya macam tak ada apa-apa kan, macam benda santai je. Apa benda tu? Zulqa'dah tu duduk. Dia rupanya balik kepada sirah masyarakat Arab dulu, tuan-tuan sekalian. Pada kebiasaan mereka yang kuat bermusafir. Orang Arab zaman jahiliah dulu memang mereka musafir ni pakai bulan terus. 2 bulan perjalanan, sebulan perjalanan. Maka jauhnya perjalanan mereka itu sama ada kerana perniagaan, kerana urusan jual beli, pergi Syria, Syam, pergi Yaman, pergi negara-negara yang jauh. Dalam masa yang sama, mereka merancangkan supaya perjalanan mereka yang jauh dan panjang itu akan selesai sebelum tibanya musim haji, iaitu Zulhijjah. Zulhijjah ni bulan haji dilaksanakan. Yang zaman itu walaupun penuh berhala keliling Kaabah, ibadah haji itu tetap berlangsung. Kita jangan ingat kan Nabi kita yang memulakan haji. Haji itu memang ada je walaupun di zaman jahiliah, walaupun di zaman yang patung keliling Kaabah. Maka mereka merancangkan pada ketika musim haji, mereka dah ada di tempat masing-masing. Sibuk macam mana pun, mereka akan rancangkan supaya bulan sebelum bulan haji itu, mereka dah ada di rumah masing-masing, di Mekah ke di mana ke. Terus, disebabkan budaya mereka begitu, dinamakan sebelum Zulhijjah itu Zulqa'dah. Maksudnya, bulan yang mereka ada di tempat masing-masing. Bulan yang mereka berduduk-duduk.
bulan yang mereka berehat-rehat, tidak bermusafir. Sebab nak meraihkan ibadah haji. Sama ada mereka yang buat haji, ataupun mereka meraihkan jemaah haji. Kan nama bulan pun ada maksud. Itu nak katanya Arab ni, walaupun kita gelarkan Arab jahiliah. Jahiliah tu secara akhlak, secara gaya hidup saja tuan. Sebaliknya ilmu mereka, pengetahuan mereka, mereka mempunyai pengetahuan hebat. Salah satunya hatta ada maksud-maksud pada setiap nama yang mereka letakkan. Itu yang pertama, bulan suci. Yang keduanya kata Nabi, Zulhijjah. Kemudian yang ketiga apa? Patah balik lah. Zulhijjah dah bulan 12. Yang ketiganya wal Muharram. Ini tiga pertama yang Nabi sebut. Mudah-mudahan tuan-tuan kita yang susah payah datang ni, tunggu pula dengar kuliah. Dan malam ni pula malam minggu. Boleh jadi kita ni ada urusan masing-masing, ada hal masing-masing. Kita tepikan semuanya untuk berada di rumah Allah. Maka mudah-mudahan adalah beza kita ni dengan mereka-mereka yang tidaklah merupakan ahli masjid, ahli surau. Salah satu inilah dia. Yang sampai orang kat mamak pun sama macam kita. Entahlah apa benda rejab tu. Itu yang kita sedih tuan. Yang kat mamak yang tak tahu apa tu, kita faham lah kan. Suasana beragama tu kurang. Dalam macam yang sama sangatlah menyedihkan. Bila kita ahli masjid, ahli surau pun lebih kurang juga. Entahlah berapa bulan tak rejab. Aku tak rasa apa pun. Ada apa rejab Rasa biasa je. Ataupun mungkin yang kita betul-betul tumpu Ramadan saja. Sedangkan ada juga di sana bulan-bulan yang besar selain daripada Ramadan. Ini tiga yang pertama tuan. Maka di mana rejab? Kita bila kira bulan tu 12. Bila tolak 9, bila tolak 3 ada baki 9. 9 ni banyak tuan. Maka bayangkanlah betapa besar rejab ni. Daripada 9 yang berbaki itu. Bila Nabi SAW menyebutkan namanya, sangat menarik bila kita lihat. Bahkan yang terakhir daripada 4 bulan suci ini tak termasuk Ramadan pun. Walaupun pada kita kan Ramadan lah yang hebat. Ustaz, Ramadan kan ada Al-Qadar. Ramadan ada nuzul Quran. Ramadan ada puasa wajib. Ramadan ada zakat wajib. Ini pada kita hebat sangat Ramadan ini. Tapi menariknya, yang terakhir daripada 4 bulan suci ini Nabi sebut dalam sabdanya, warajabu mudar. Dan yang keempat bulan suci itu adalah Rejab Mudar. Nabi bukan sekadar menyebutkan namanya. Bahkan Nabi saya sebut tuan, Rejab yang mana? Rejab duduk di mana? Allazi baina Jumada wa Sya'ban. Rejab yang letak duduknya di antara Jamadil Akhir dan Sya'ban. Wahai cara logik, kita yang tak tahu apa sangat, bukan kita tahu Rejab satu saja, bukan ada dua. Dalam kalender Islam tuan, itulah satu Rejab. Ini tidak ada Rejab awal, Rejab akhir, Rejab 3, Rejab 4, tak ada. Satu ni pun bahkan Nabi sebut betul-betul. Rejab yang mana? Yang duduknya baina Jumada wa Sya'ban. Bolehkah kita? Apa pun kita tak perasan kan? Boleh kita tak rasa apa pun. Semua nak kena ada sesuatu yang datang daripada masjid kan. Masjid buat, kita rasa. Masjid buat baru kita perasan. Ini kita ikhtiarkanlah tuan-tuan sekalian. Kerana warisan yang kita abaikan ini salah satunya adalah kemuliaan bulan-bulan Islam, terutamanya bulan-bulan suci. Yang untuk bulan ini, kita bahkan dah hampir menyelesaikan 10 yang pertama pun daripada Rejab ini. Yang disebutkan Nabi inilah dia yang keempat. Rejab yang satu-satunya duduk selain daripada 3 yang berturut tadi. Bahkan secara haji panjang tuan kalian, kalau baca dalam hadis itu, Nabi ada sebut satu perkataan yang menarik. Warajabu mudar. Rejab mudar. Apa di mudar ni? Rupanya bila kita lihat dalam riwayat, Mudar ni dulunya satu kaum di dalam zaman jahiliah. Ya mereka ni kan walaupun jahiliah waktu tu belum ada Islam, tapi mereka menjadi turun-temurun. Kaum ni kaum yang sangat memuliakan bulan Rejab. Sampai Nabi bila sebut dalam hadis pun Nabi sebut Rejab Mudar. Walaupun belum ada suasana beragama yang hebat macam zaman kita ni, tapi dulu ada. Kaum yang bila tiba Rejab dia akan muliakan, mereka akan besarkan sampai Nabi menyebutkan begitu. Rejab Mudar. Justru muslimin muslimat rahimakumullah, pada tahap kita yang berada di zaman yang banyak musibah, zaman yang orang kata akhir zaman, banyak tanda-tanda kiamat dan sebagainya. Justru tuan-tuan sekalian, kalau itulah apa yang selalu kita fikirkan, ustaz kita dah akhir zaman sangat, ustaz banyak maksiat, ustaz banyak itu banyak ini.
Dalam masa yang sama, tuan-tuan sekalian, bila tiba waktu-waktu yang mulia, bulan-bulan yang barakah, kan kita sendirilah wujudkan kebaikan padanya. Biar kalau ada lah orang war-warkan, banyak maksiat, banyak itu, kita pun war-warkan, banyak juga benda baik. Kita pun war-warkan juga, tuan, suasana yang soleh tu masih ada. Kerana hakikatnya, antara untungnya kita hidup di zaman ini, tuan sekalian, kita tak boleh nafikan, sangat subur ibadah agama, ibadah Islam itu jika dibandingkan dengan zaman sebelum kita. Tuan-tuan puan yang hutan ni boleh ingat sini lah kan. Dulu-dulu tuan boleh kata tak adalah hebat macam zaman ini. Kuliah saja ada kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur. Nanti bulan Ramadan kuliah sebelum buka. Kan, sebelum makan tu dengar kuliah dulu. Tak dengar kuliah tak boleh makan. Kan, itu zaman kita ni suasana beragama semakin hebat sebenarnya. Walaupun ada sebagian umat Islam yang hanya mereka sebutkan adalah tentang tanda kiamat, akhir zaman, banyak maksiat. Sedangkan banyak juga kita usahakan perkara syariat itu dilaksanakan dan dihidupkan di zaman kita ini. Muslimin muslimat, tetamu Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai apa yang dapat saya kongsikan dalam kita meraihkan bulan yang jarang-jarang sekali, kan, dia datang tahun sekali. Dalam masa yang lama, elok pula kita elok sihat lagi. Elok pula kita masih dapat, orang kata, suasananya itu kita rasai. Maka sangat baik untuk kita sebutkan sebagai mukadimah, kerana pada akhir, tuan sekalian, ia benda yang takkan kita nak mengharapkan mereka-mereka yang tidak Islam. Ini orang kata dah tak boleh tolak siapa dah. Untuk urusan dunia, banyak yang akhirnya benda itu dijalankan oleh non-Muslim. Sama ada bisnes, sama ada perniagaan, produk tu, produk ni. Orang tu bising kan, ustaz ni pun dah sekarang ni bukan Islam yang jual. Ustaz yang ni pun bukan Islam yang uruskan. Dalam macam yang sama, perkara beragama seperti ini, tuan sekalian, memang tak boleh tolak siapa ni, kita ni. Kerana hidupkannya, kita lah yang kena zahirkan. Hakikatnya, bulan-bulan yang mulia juga adalah sesuatu yang besar. Bukan hanya semata-mata kita berada di tempat mulia, kita membesarkan tanah suci, Makkah dan Madinah, tapi juga waktu-waktu yang barakah ketika mana ia tiba. Muslimin muslimat, tetamu Allah Subhanahu wa taala, maka berkaitan dengan apa yang sedang kita bincangkan, boleh kita kaitkan pun. Kerana ayat yang kita bincangkan ini tentang keberkatan umur daripada doa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala, ayat 15 daripada surah Al-Ahqaf. Maka ini salah satunya, mengisi umur kita, terutama pada Rejab yang kita dah berada hampir 10 hari ini, dengan melihat kepada apa yang diajarkan Allah dalam doa yang sangat hebat ini. Istimewa pula untuk mereka yang berusia 40 tahun dan ke atas. Sebahagian awal doa ini, tuan-tuan puan, kita dah lihat. Terutamanya bila Allah ajarkan kita, pada doa yang istimewa ini dimulakan dengan syukur kepada Allah Ta'ala. Dan rupanya dalam apa yang kita bincangkan pertemuan yang lalu, persamaan inilah juga yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh terkenal di dalam Al-Quran. Kita tak boleh nak kata apa, kan? Bila Rasul yang hebat, bukan kadar Rasul, raja pula. Bukan kadar raja, bahkan penguasa kepada haiwan. Zaman kita, kan, mana raja kita jumpa kan yang boleh kuasai binatang pula. Bukan kata kuasai boleh pukul-pukul gitu, tapi boleh faham cakap haiwan. Ini perkara yang kita dah bincangkan pada pertemuan lalu. Itulah dia Nabi Allah Sulaiman AS. Pada kesyukuran baginda pun sama. Didahirkan kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Dalam ayat yang kita dah tengok pada pertemuan yang lalu, ayat 19 daripada surah An-Naml. Nama surah pun surah semut. Juzuknya pun juzuk 19. Sama. Itulah tahap baginda yang sangat tinggi kedudukannya pun tidak terlupa untuk memanjatkan syukur kepada Allah. Kisah ni kalau tuan-tuan lihat, kesyukuran baginda tu bukan sebab ada istana besar, kuasa besar. Hanya semata-mata baginda memahami dan boleh dengar cakap semut. Yang pada kita kan apalah dengar cakap semut. Bukan benda melibatkan wahyu pun. Kan, bukan benda tu melibatkan kekuasaan apa benda pun. Kadang cakap semut yang binatang tu pun halus sangat. Itu pun Masya Allah sangat-sangat disyukuri oleh baginda AS. Dalam ayat yang dirakamkan Allah, surah An-Naml ayat yang ke-19. Baik, muslimin muslimat sekalian. Lalu kita lanjutkan pada bahagian seterusnya. Firman Allah Ta'ala, ba'da a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi auzi'ni
an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Tuan-tuan dan sekalian, Allah dalam mengajarkan ayat ini yang sebenarnya doa. Punyalah sayang Allah kepada kita. Bukan hanya arahkan itu, arahkan ini, perintahkan tu, perintahkan ini, larang itu, larang ini. Ada pula apa yang Allah ajarkan untuk kita minta terus. Tak payah fikir dah. Tak payah susun dah apa ayat perkataan dan sebagainya. Lalu kata Allah Ta'ala, kesyukuran itu juga dipanjatkan atas ibu bapa. Orang tua kita, yang daripada mereka lah kita dilahirkan. Daripada kasih sayang mereka lah akhirnya kita ada di dunia ini. Dan inilah tuan-tuan dan sekalian, lanjutan daripada apa yang Allah sebut. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah Tuhan, yang kau kurniakan kepada aku. Juga kepada apa yang kau kurniakan ke atas orang tua aku. Muslimin muslimat rahimakumullah. Pada bahagian ini pula kita akan lihat beberapa pengajaran besar. Yang pertama, tuan-tuan dan sekalian, ibu bapa kalau kita kumpulkan ayat-ayatnya dalam Al-Quran, ada yang menarik. Allah Ta'ala menggunakan lafaz ihsan sebagai hubungan utama kita dengan mak ayah. Ataupun istilahnya ibu bapa atau orang tua apa sajalah. Saya pun sebagai ibu bapa, tuan-tuan pun sama, saya pun anak, kita semua sama. Maka daripada perkataan ada sesuatu yang sangat menarik. Terutama bila membandingkan dengan apa yang selalu kita guna, yang kita faham. Selalu kita faham bahawa ibu bapa itu ditaati. Anak-anak taat kepada ibu bapa. Sedangkan Al-Quran menggunakan istilah yang menarik iaitu ihsan. Dan ihsan tuan-tuan, pada apa yang kita masukkan pun dalam Melayu dia bukanlah bermaksud taat. Ia sebenarnya merujuk kepada keadaan anak-anak yang melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak kepada orang tua mereka. Dan ini juga apa yang boleh kita kaitkan dengan satu firman Allah dalam surah An-Nisa. Ayat masyhur dalam melibatkan ketaatan. Kata Allah pada dia, ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Perkataan taat ni kata Allah Ta'ala, ia disebabkan kepada Allah. Ta'ala kepada Allah. Wa atiiur rasul. Dan ta'ala kepada rasul. Adapun pemerintah kata Allah wa ulil amri. Untuk pemerintah kata Allah dan saja. Tanpa disebutkan perkataan taat. Ini yang bila kita himpunkan ayat-ayat ini, kepada ibu bapa pun Allah gunakan lafaz ihsan. Maka ini tuan-tuan pengajaran pertama kita nak sebutkan bagaimana ulama tafsir menegas betapa hubungan utama anak kepada ibu bapa itu adalah seperti perintah Allah. Ia dilayan dan juga dijaga dengan penuh kasih sayang. Maka di sini kita akan lihat hakikat tuan sekalian, kita sebagai anak dan kita juga sebagai ibu bapa, hubungan anak dengan orang tua itu tidaklah dalam bentuk ketaatan, apatah lagi taat yang mutlak. Kerana taat mutlak ini hanyalah apa yang berlaku di antara hamba kepada Tuhannya, di antara umat kepada Rasulnya. Mutlak ni maksudnya tak boleh kata apa. Sampai ke tahap kena akur, sampai ke tahap kena beriman. Itulah taat yang sebenarnya Allah ajarkan dalam Al-Quran kepada Allah dan Rasul. Ya, itulah ketaatan mutlak. Adapun kepada orang tua, saya pun sama, saya ada anak, saya pun sama, saya juga seorang anak. Maka Allah ajarkan kita kepada orang tua tahapnya ihsan. Dalam masa yang sama tidak adalah keizinan kepada mana-mana mak ataupun ayah suruh anak buat benda yang bukan-bukan. Arahkan anak supaya buat benda yang pelik-pelik. Benda-benda keji, benda-benda maksiat. Jangan alasan apa, aku ayang kau. Kan? Dengan alasan apa, aku mak kau. Ini benda yang kita kena ingat tuan sekalian. Saya pun sama sebagai satu peringatan. Kita tidak ada hak untuk mengarahkan sesuatu kepada anak pada tahap yang mutlak. Dengan tanggapan seolah-olah perintah Allah itu untuk anak mentaati seperti anak taat kepada Tuhan. Kerana yang digunakan Al-Quran adalah lafaz ihsan. Ini kalau kita lihat antara yang paling popularnya dalam surah Al-Isra, juzuk yang ke-15. Kata Allah Ta'ala dalam firman-Nya, wa bil walidaini ihsana. Kepada kedua bapa kamu berlakulah ihsan kepada mereka. Maka yang pertama adalah tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan tidak ada di kalangan kita yang masih lagi beranggapan anak tu kok mana kena ikut. Yang kita risau dan bimbang, sampai kan ada ibu bapa yang mempergunakan perkataan derhaka.
Jadi orang kata jadi rezeki mulut kan. Tak balik hujung minggu pun dah derhaka keluarnya. Tak nak orang kata anak tak dapat nak buatkan itu, tak dapat nak sediakan ini pun dah derhaka. Ini perkataan yang sangat-sangat, benda yang sangat bahaya untuk dijadikan permainan lisan. Kerana hakikat tuan sekalian, anak-anak dengan kita pun hubungan utamanya adalah berlaku ihsan. Tidak seperti mana mereka dengan Allah, kita dengan Allah, iaitu tahapnya ketaatan yang mutlak. Maka di sini membawa kepada pengajaran kedua. Mungkin timbul persoalan. Ini saya ni pernah ditanya kaum muslimat dalam satu kuliah duha. Ustaz, dah kalau anak dengan kita ni ihsan, makanya dia boleh buat apa kan? Dia bolehlah buat apa saja, ditinggalkan kita boleh lah. Maknanya saya ni ditinggalkan tepi jalan pun tak ada masalah kot. Bila anak tu seolah-olah tidak ada ikatan yang tegas seperti mana taat. Faham kita orang Melayu kan? Taat itulah yang tegas tu. Yang menjadikan anak kena jaga kita. Anak tu kena hormat kita. Anak tu tak boleh nak itu, tak boleh nak ini. Tiba-tiba disebutkan tak boleh pula taat yang mutlak. Muslimin muslimat rahmatullah. Maka perkara yang kedua ini, persoalan yang boleh timbul di kalangan kita, bila bukan atas dasar taat, macam mana tu? Maknanya anak tu boleh buat apa saja kan? Bolehkah dia abaikan kita ni? Sampai akhirnya tak balik-balik. Sampai akhirnya kita terbiar. Kita sampai kan pergi rumah untuk tua sebab apa? Anak buat tenda aja. Rupanya bukan taat, anak kita ihsan saja. Ini yang kedua tuan-tuan sekalian. Maka hubungan kita dengan ibu bapa ataupun anak dengan orang tua, ia sebenarnya terbina dengan apa? Dengan atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iaitu bila mana ada arahan Allah ke atas semua hamba-Nya supaya berlaku ihsan. Justru di sini tuan-tuan sekalian ikatan utama anak-anak kepada orang tuanya, iaitu pada tahap sebenarnya mereka sedang mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat ihsan dengan mak ayah pun juga adalah ibadah. Jangan duk ingat ibadah dan pahala hanya datang ke masjid saja. Ibadah dan pahala tu apa? Sedekah kat orang. Ni mak ayah ni nak makan apa pun tak ada duit. Ataupun duk jumpa sana jumpa sini, mak ayah ni pun lupa nak pergi jenguk. Maka ini ingatan utama untuk kita sebagai anak ataupun kepada anak sebagai orang yang wajib untuk berlaku ihsan. Inilah tuan-tuan sekalian, ikatan kita inilah sebenarnya dia lebih besar daripada kita dengan manusia. Kerana hakikatnya perintah itu datang terus daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nak faham tak macamkan isteri kepada suami. Pun sama, tidak ada ketaatan mutlak isteri kepada suami. Lah ustaz macam mana tu? Mana isteri tu suka hati dia lah kan? Kita balik dia buat dono, kita balik dia buat tak tahu. Maka hubungan isteri dengan suami itu juga berdasarkan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu tuan-tuan sekalian, yang penting sangat dalam pendidikan kita kepada anak-anak, ingatkan mereka. Semua perkara hidupan, perkara-perkara agama kita itu terbina atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitulah anak-anak menjaga orang tua pun kerana Allah. Yang pastinya bila buat kerana Allah, dia akan buat dengan lebih. Ini benda yang hasil tuan-tuan. Kalau buat semata-mata kerana manusia, boleh jadi benda itu akan buat lebih kurang je. Asalkan ayah mak dia ada makanan, tak apa kan. Tak jenguk pun tak apa. Asalkan mak ayah dia dapat telefon, dapat video call, okey lah. Tak balik pun tak apa. Maka ini yang kita faham, bila mana asal daripada perintah itu adalah daripada agama, ia akan menyebabkan seseorang yang beriman itu akan melakukan lebih. Ya Allah suruh tu ihsan, tapi dia buat tu sungguh-sungguh. Sebab dia tahu, dengan orang tua itulah antara ladang pahala yang sangat banyak boleh diperolehi. Itu beza dengan istilah taat semata-mata tuan. Bila taat semata-mata, dia akan jadi buat macam yang disuruh je lah. Dia akan jadi macam staff dengan bos. Bos saya rasa masa dah habis ni. Apa sebab saya kena balik lambat, tak ada dapat OT pun, dia pun benar-benar balik kan. Bos suruh balik lambat sikit, dalam masa yang sama dia buat tak reti je. Kerana asas taat tu sampai pukul 5. Asas ikut perintah bos tu sampai jam kerja habis awak balik lah. Ini apa yang menarik tuan-tuan sekalian. Hakikatnya, yang ditentukan oleh syariat itu bahkan menyebabkan orang beriman, dia akan buat lebih. Kerana hubungan kita dengan orang tua tidak semata-mata taat yang zahir kita faham, tapi berlaku atas dasar ihsan. Dan ihsan ini, satu daripada maksudnya adalah buat lebih daripada kebiasaan. Ini apa yang boleh kita faham daripada arahan Nabi dalam menyembelih.
InsyaAllah ada umur, kita panjang umur kan, bukan kadang kita akan melaksanakan sampai musim haji, musim korban pun. Apa Nabi ajar? Dalam menyembelih korban, Nabi ajar hendaklah berlaku ihsan pada menyembelih. Lahir kita kan, sembelih ni maksudnya dia kira jadi je. Bila kulit tu terkoyak, bila urat-urat tersebut putus, jadi sembelihan tu. Sah ke tidak? Sah. Bila putus segalanya, baik dia punya halkum, baik dia punya urat, putus sah. Tapi Nabi yang diajar dalam oleh Rasulullah SAW, pada penyembelihan tu taklah ihsan. Justru ihsan tu apa? Ditajamkan pisau tu setajam-tajamnya. Walaupun kalau tak tajam, okey je kan, bersalahnya. 5 minit dia tala, dia tori ataupun dia sembelih lembu leher tu 5 minit tak siap. Apa? Ya Allah, parang tumpul punya. Apa masalahnya kan? Parang tumpul pun tak apa kan? Yang penting putus. Maka Nabi ajar pada menyembelih tu ada ihsan. Maknanya hatta apa saja yang bosokkan ihsan, dia bermaksud benda yang kita buat tu akan jadi lebih. Akan jadi benda tu bersungguh daripada kebiasaan. Dan inilah apa yang boleh kita ambil sebenarnya daripada firman Allah SWT berkaitan hubungan anak dengan orang tua terbina atas dasar ihsan. Bila betul-betul faham tadi akan jadi lebih daripada taat. Yang taat ni boleh jadi benda tu macam ikut buku je. Kalau kata hubungan anak dengan orang tua kan, dia hanya fikirkan lahir sajalah. Dah transfer dan duit, ayah, Assalamualaikum. Kan, balik tidak, telefon tidak, video call tidak, anak aku ni duduk ke tidak ni kan. Dia kira, dia bagi duit je. Dia kira benda tu pasalkan mak ayahnya dapat benda daripada dia, okey. Kasih sayang tak ada pun tak apa. Budak tu tak datang-datang, tak balik-balik pun tak ada masalah. Kerana pada yang dipegang tu hanya semata-mata taat. Ini yang kita lihat tuan sekalian. Yang kedua, sebagai iktibar, apa daripada maksud ihsan itu sebenarnya untuk orang yang betul-betul beriman, dia akan menjadikan urusan kehidupannya dibuat lebih daripada apa yang dituntut. Kerana ihsan itulah apa yang dimaksudkan sebagai anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Bagaimana rasa melihatkan Allah tu sentiasa memahati kita, itulah hasil dia. Pada tahap benda itu akan menjadikan dia akan buat lebih daripada kebiasaan kerana mengejarkan ihsan yang disuruh Allah SWT. Ini yang kedua, tuan-tuan dan sekalian. Contoh tak timbul isu. Jangan ada yang risau pula. Bila bukan hubungan kita dengan anak-anak ni atas dasar taat, maka ada yang bimbang pula kan. Habislah saya Ustaz. Nanti kena tinggal lah dibuatnya. Nanti tak balik anak-anak saya. Nanti saya suruh apa-apa pun tak buat lah. Yang betulnya, anak dan keluarga yang betul-betul beriman, bila ihsan dipegang, dia akan buat lebih daripada apa yang mak ayah diminta. Itu sebenarnya yang diajarkan oleh Islam. Kerana taat itu hanya bermaksud hitam putih. Tapi ihsan itu menyebabkan seorang melakukan lebih daripada yang biasa. Ini yang kedua. Muslimin, muslimat, rahmukumullah. Kemudian yang ketiga. Dan antara apa yang Allah arahkan untuk disyukuri itu adalah kesyukuran atas orang tua dan ibu bapa yang dikurniakan Allah kepada kita. Tuan-tuan dan sekalian, bila hubungan anak dengan orang tua, kita dengan anak-anak itu asalnya adalah ihsan. Dia akan menyebabkan hubungan itu bahkan tetap berlangsung walaupun setelah orang tua itu tak ada. Meninggal lah. Istilah kita mati lah kan. Yang cara lahir tuan-tuan, kalau taat dan dipegang semata-mata, dia akan menjadikan terus putus langsung habis cerita. Dah meninggal lah kan. Wassalamualaikum, habis. Tak adalah doanya, tak adalah ingatannya, tak adalah apa-apa usaha untuk diingat orang tua tu, disebabkan memang depan mata dah tak ada. Itu yang kita sebutkan tadi kan, macam dalam syarikat, dalam company tuan, gitulah je. Kalau katalah selesai dah dengan syarikat tersebut, maksudnya berhenti kerja, maka ketaatan tu putus. Dah tak ada apa-apa dah keperluan nak datang awal ke ataupun nak ikut perintah kan, apa hal, sebab kita dah selesai dengan syarikat tersebut. Apa lagi nak? Saya dah bersama dengan syarikat baru. Syarikat lama tu peraturan dia dah selesai dah, tak ada apa dah. Maka ini yang ketiga tuan sekalian, para ulama menegaskan bila hubungan kita itu terbina atas dasar ihsan, bahkan dia akan melangkaui zahir duniawi. Hatta dah selesai dah tak ada dah. Orang tu dalam kubur kan, tinggal batu nisan je pun. Hubungan anak dengan orang tua itu sepatutnya terus berjalan kerana ia berdasarkan ihsan yang diperintahkan Allah SWT. Yang tidak semata-mata hitam putih. Maka kalau itulah apa yang kita faham, macam taat tadi tuan, dia akan jadi bila orang tua tu meninggal, maka habis cerita. Tak ada dah apa-apa ingatannya. Yang kata nak ajar kubur.
Hatta dalam doa pun tak ada apa-apa yang dipintakan kepada Allah untuk orang tuanya. Boleh jadi lepas je meninggal tu terus berebut bergaduh habis. Kan? Sebab apa? Ni dah meninggal Ustaz. Kami kenalah selesai kan. Dia bila selesai tu sampai bergaduh-gaduh. Mata-mata kerana yang dipegang itu adalah taat. Tidak dengan dasar ihsan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini tuan-tuan sekalian, dihuraikan oleh Nabi SAW. Satu daripada yang tak terputus walaupun setelah meninggalnya mak ayah itu adalah doa-doa daripada anak yang masih hidup. Dan doa inilah kita sebutkan tadi. Ia sepatutnya tetap berlaku, tetap disampaikan oleh anak walaupun orang tuanya dah tak ada, kerana itulah asal hubungan kita. Bukan kerana taat yang maksudnya bila dia hidup lagi. Bila dah tak ada, berapa nak taat kan? Sebab taat ni kan maksudnya ikut cakap. Ustaz, ayah saya meninggal, dia tak cakap apa-apa dah. Mak saya pun dah mati dah Ustaz. Dia tak minta apa-apa kan? Pakai habis cerita lah. Itulah asal taat yang rugi. Kalau itulah pegangan kita selama ini sampai malam ni, sebenarnya satu kerugian. Kerana hakikatnya, yang diajarkan Allah tu bahkan lebih daripada semata-mata taat. Dan ihsan itu, ia merujuk kepada seseorang beriman yang akan sentiasa melakukan dengan lebih apa sahaja yang dilaksanakan. Justru dalam hubungan ibu bapa, hubungan anak dengan orang tua, itulah dia. Apa yang patutnya kita sebut kepada anak-anak kita tuan-tuan, taat mereka kepada kita semata-mata kerana Allah. Kita sayang pun sama. Kita sayang anak-anak pun semata-mata kerana Allah. Itu yang menjadikan kalangan sahabat ada yang sampai ke tahap redanya sangat tinggi bila mana anaknya dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak tuan, kalau kita nak tengok ujian Allah dipinjamkan tu, jangan katalah para sahabat. Kita perasan ke tidak? Itu jugalah yang dialami oleh Nabi SAW. Redha Nabi dalam menghadapi ujian anak-anak luar biasa. Terutamanya pada meninggalnya anak-anak baginda pada tahap baginda waktu itu masih hidup. Kita kalau jumlahkan anak Nabi tuan, yang kita tahu dah belajar daripada tadika tu anak Nabi 7. Sedangkan sebenarnya yang patut juga kita ambil kira anak Nabi yang angkat itu, iaitu Sayyidina Zaid bin Harisah. Sayyidina Zaid tuan, kalau betul-betul kita baca Isra, Nabi dah pelihara beliau sebelum Nabi ada dapat anak pertama lagi. Maka patutlah kita jumlahkan anak Nabi itu 7 campur 1, 8. Zaid itu daripada awal kahwin Nabi dah pelihara dah. Sebelum Nabi dapat anak yang sulung. Kita berlaluan kepada azan. Muslimin, muslimat, tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Sikit lagi kita lanjutkan. Doa ni masih panjang. Untuk diamalkan tuan-tuan, boleh terus amalkan. Lihatlah ayat 15 surah Al-Ahqaf, juzuk yang ke-26. Apa yang sikit lagi kita lanjutkan tentang arahan Allah supaya disyukuri itu bukan hanya apa yang kita dapat semata-mata, tapi bersyukurlah juga dengan orang tua yang Allah kurniakan kepada kita, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Dan yang tiga ni tuan-tuan sedang kita bincangkan, bila arahan Allah dalam hubungan kita dengan orang tua itu asasnya adalah ihsan, dia sepatutnya akan menjadikan lebih daripada taat. Apa yang dia buat itu menyebabkan dia tidak hanya memikirkan ganjaran semata-mata ataupun on paper hitam putih saja. Dia kalau taat dia jadi gitulah. Bos suruh macam ni lah. Bos suruh balik pukul 5 macam-macam pukul 5 lah kan. Tak ada arahan balik lambat. Tak ada lah balik lambat. Itulah jadinya kalau semata-mata taat. Tapi apa yang diarahkan itu adalah ihsan pada hubungan kita dengan ibu bapa. Dan yang terakhir tuan-tuan sedang kita bincangkan tadi, itulah menjadikan ibu bapa itu tersangat redha. Bila mana asas hubungan kita dengan anak-anaknya juga kerana Allah, anak-anak dengan ibu bapa bukan kerana Allah. Tuan-tuan sekalian, tauladan yang sangat hebat kita ambil daripada Nabi SAW. Kalau biasa kita dengar anak itu pinjaman Allah. Ini antara sirah yang jangan tak pernah kita dengar tuan. Kalau ada yang mungkin terlepas pandang boleh tengok lepas ni. Antara ujian Allah ke atas Nabi SAW itu bukan sekadar musuhnya, bukan sekadar hampir dibunuh, bukan sekadar pernah kena racun. Nabi bahkan diuji dengan anak-anak yang betul-betul Allah pinjamkan. Kerana jumlah yang itu tadi tuan, 7 campur 1 untuk ukuran kita zaman sekarang ramai. Lagi kalau duduk di Lembah Kelang, saya boleh kata orang kalau sampai akan duduk di Lembah Kelang anak 8 ni, rasa kita pun rasa kagum juga kan. Wih, ramai betul anak. Itulah anak Nabi SAW dalam masa yang sama benar-benar pinjaman daripada Allah.
Iaitu pada hari wafatnya Rasulullah SAW. Ini kisah yang saya rasa kita biasa dengar ni. Cuma kita tak perasan. Yang masih hidup daripada kalangan anaknya 7 campur 1 tadi. Dan bayangkan, hanya Fatimah saja yang masih ada. Dalam masih ada 6 campur 1 yang lain, semua dah wafat. Semua dah meninggal dunia. Yang maksudnya Nabi ketika hayatnya, menguruskan kematian anaknya seorang demi seorang. Satu demi satu. Yang saya tak tahulah tuan, kalau orang biasa macam kita ni kan, kau tidak sewil pun bingung lah kot. Ya Allah, apalah anak aku kan, anak orang lain elok, sihat, gemuk, lebar. Anak aku pas seorang. Kalau jadi tuan, dalam kemalangan, dalam berita kan, saya kira kita pun sedih. Ya Allah, kesian, anak dia 3 orang meninggal terus. Ya Allah, kesian, anak dia 2 orang kali lemas. Nabi tu tuan 7. 6 campur 1. Yang Fatimah itu sahajalah masih hidup ketika Nabi SAW wafat. Dalam keadaan, itu antara contoh betapa luar biasanya dugaan yang ditimpakan ke atas Rasulullah SAW. Termasuk anak-anak lelaki lagi sedih. Anak-anak lelaki yang 3 semuanya meninggal pada usia kecil belaka. Anak perempuan tu adalah yang besar, itu pun meninggal awal. Fatimah satulah yang masih hidup ketika Nabi wafat. Justru tuan-tuan yang ada malam ni, biarlah anak kita tak cemerlang ke, biasa-biasa ke, anak kita tak adalah hebat sangat pun bersyukur tu. Ia bahkan benda yang tidak dinikmati oleh Rasulullah SAW. Dalam masa yang sama, betul-betul istilah Allah atau pinjaman Allah itu Nabi kena tu. Apa yang kita ingat tuan sekalian, kalau ada kita berhadapan dengan musibah, kalau ada yang hadir ni kan sampai jadi depresi ke apa ke, sangat baik. Salah satu daripada yang kita buat itu juga, bacalah sirah Nabi. Nabi pun ni, Masya Allah, dugaan kehidupannya sangat berat. Maka tuan-tuan sekalian, inilah apa yang dapat kita lanjutkan malam ini, pada mengambil iktibar daripada doa istimewa untuk mereka yang berusia 40 dan ke atas. Itulah Allah ajar. Tinggal baca je ni. Tak payah nak susun ayat dah kan. Tak payah nak fikir-fikir dah. Allah lah ajarkan apa istilah perkataannya. Mudah-mudahan dapat terus kita amalkan tuan-tuan puan, dan ada umur kita akan lanjutkan pengajarannya dalam pertemuan yang akan datang insya-Allah. Juga perhimpunan kita malam ini dalam bulan Rejab kita dah sebutkan di awal tadi ya. Mudah-mudahan dapat kita hormatinya, kita besarkannya seperti mana besarnya bulan-bulan yang lain. Wallahu taala a'lam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin.